Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada semua dan salam sejahtera. Sekarang ni anda bersama saya sekali lagi, Bro Jeb dari Raja Bekam. Kali ni kita akan bincang ataupun saya akan beri sedikit penerangan yang sangat penting pada satu tajuk yang sangat penting, iaitu Talimat Akta 775. Okey, tuan-tuan puan-puan. Kenapa akta ini, talimat akta ini penting kepada anda semua sebagai pengamal bekam, akupuntur, urutan, rawatan Islam, okey, urut kiro dan homopati dan sebagainya. Apa talimat akta ni penting untuk anda? Sekarang ni saya akan terang. Okey. So jadi untuk makluman tuan-tuan puan-puan, akta 775 ni telah dikuatkuasakan. Dah telah dikuatkuasakan pada 1 Mac 2021. Maksudnya tahun lebih kurang dalam 2 tahun lepas lah, sekarang 2023. 1 Mac 2021 akta ni telah mula dikuatkuasakan. Kenapa penting? Okey, akta ni penting sebab dia melibatkan pengamal perubatan tradisional dan komplementari atau singkatan dia PTNK. Memang akta ni dibuat untuk mengawal selia para pengamal, para tabib ataupun para perawat di Malaysia. So saya bacakan sedikitlah fakta supaya anda sedar dan anda boleh ambil tindakan. Okey, so yang pertama, akta ni, akta 775 ini adalah suatu akta untuk penubuhan Majlis Perubatan Tradisional dan Komplementari ataupun singkatan dia PTNK bagi mengawal selia perkhidmatan PTNK di Malaysia dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Okey, dalam akta ini saya cerita sikit supaya tuan nampak apa pentingnya. Okey, dalam akta ini, amalan perubatan tradisional dan komplementari PTNK, dia akan terangkan dulu apa maksud PTNK. Okey, ini saya baca supaya anda tahu sedikit tentang yang digunakan. Okey, dalam akta ini, amalan perubatan tradisional dan komplementari PTNK, maksud dia. Okey, istilah PTNK ni apa? So tuan-tuan puan-puan kena tahu. Okey, erti PTNK ataupun nama panjangnya perubatan tradisional dan komplementari bermaksud sesuatu bentuk amalan yang berkaitan dengan kesihatan yang mana tujuannya untuk mencegah penyakit, merawat penyakit, mengurus penyakit, mengurus sakit atau memelihara kesejahteraan fizikal dan mental individu. Itu takrif bagi PTNK. Apa itu perubatan tradisional dan komplementari? Ni dekat pihak KKM dia dah jelaskan. Perubatan tradisional dan komplementari ini dia perubatan yang selain daripada perubatan alopati, selain daripada perubatan hospital dan pergigian. Maksudnya apa? Lebih dalam lagi, maksud PTNK ini adalah satu teknik rawatan yang tujuannya untuk mencegah, merawat, mengurus penyakit atau memelihara kesejahteraan fizikal dan mental individu. Itu maksud dia. So apa saja perawatan yang mencegah, merawat dan mengurus penyakit, contoh termasuklah bekam, akupuntur, urutan. Itu dah termasuk dalam kategori amalan perubatan tradisional dan komplementari atau istilah dia PTNK, istilah pendek. Okey, so dalam PTNK ni akta 775 ni tujuan dia untuk menubuhkan majlis PTNK, yang mana majlis ni dia tujuannya untuk mengawal selia segala amalan perubatan tradisional dan komplementari, termasuk bekam, urut, akupuntur, homopati, kiropraktik, semua tu dia mengawal dari bentuk apa? Maksudnya mengawal ini adalah dia akan mewujudkan
Yang pertama, pengiktirafan apa-apa kelayakan yang boleh dengan syarat pengiktirafan tu mestilah bersyarat yang telah diluluskan oleh majlis. Ini contohnya kalau bekam, apa kriteria seorang perawat bekam ni diiktiraf sebagai pengamal bekam yang sah? Dia akan bagilah, yang pertama kena ada menghadiri taklimat akta, lepas tu dia kena ada pengalaman beberapa tahun, contohnya. So dalam akta ni dia tujuannya yang pertama tadi untuk mewujudkan majlis tu, majlis PTNK, yang mana tujuan majlis ini saya terangkan sebahagian sedikit ya, untuk tuan-tuan faham. Tujuan majlis PTNK, yang pertama dia akan menasihati menteri berkenaan dengan dasar PTNK, apa dasar-dasar dia. Yang kedua, majlis PTNK ini juga menetapkan kelayakan yang dikehendaki bagi setiap bidang amalan. Apa kelayakan untuk perawat bekam, perawat akupuntur, perawat urutan, perawat pengubatan Islam. Yang ketiga, majlis PTNK juga mengiktiraf apa-apa kelayakan yang perlu diberikan oleh mana-mana institusi pengajian tinggi dalam Malaysia atau luar negara. Maksudnya PTNK ni, majlis PTNK ni dia menetapkan apa kelayakan institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara. Kena ada diploma diploma mana yang diiktiraf, universiti mana yang diiktiraf. Untuk contohnya rawatan akupuntur kan, universiti mana yang KKM ataupun PTNK iktiraf. Contohnya ada universiti daripada China, nama universiti tu Universiti Guangzhou contohnya. So KKM akan iktiraf mana-mana universiti luar negara dan mana-mana institusi pengajian tinggi dalam negara, mana yang diiktiraf, yang diberikan hak. Yang keterusnya, fungsi majlis PTNK adalah menentukan kelayakan akademik yang sesuai dan mengeluarkan pengiktirafan seorang pengamal PTNK yang berdaftar di bawah majlis PTNK. Maksudnya majlis PTNK ni bertanggungjawab mengeluarkan pengiktirafan pengamal yang berdaftar. Yang maksudnya dengan ada pengiktirafan pengamal berdaftar ini, barulah pengamal tersebut, perawat tersebut layak untuk melakukan rawatan di dalam masyarakat. Dan seterusnya, menentukan bidang amalan ataupun SOP lah yang perlu dan latihan yang dikehendaki, termasuklah kaedah-kaedah untuk menjalani perawatan macam mana, skop tanggungjawab macam mana, dan menjalankan aktiviti yang dibenarkan, apa benda yang dibenarkan, apa yang tak dibenarkan. Itu semua tanggungjawab majlis PTNK. Dan yang seterusnya, mendaftarkan individu yang menyediakan perkhidmatan perubatan PTNK ni kepada orang ramai. Maksudnya majlis PTNK lah yang menentukan siapa individu yang layak, apa kriteria dia yang layak, dan siapa yang tidak layak. Dan seterusnya, mengeluarkan, majlis PTNK ni juga mengeluarkan perakuan amalan kepada pengamal berdaftar yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Majlis PTNK inilah yang mengeluarkan perakuan amalan kepada para pengamal yang berdaftar dengan syarat memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Nanti dia akan bagi tahu secara detail. Seterusnya, mengadakan kod tata pengamalan profesional, termasuk penalti dan pelanggaran kod atau kaedah-kaedah, denda semua dia akan terangkan. Dan yang seterusnya, membangunkan, menjalankan dan menetapkan dan memberi mandat bagi apa-apa perkara yang berkaitan atau berhubungan dengan amalan PTNK. Ini antara fungsi majlis PTNK. So majlis PTNK ni diwujudkan Akta 775 ini. Maksud Akta 775 ini adalah yang paling penting, dia bertujuan untuk mewujudkan majlis PTNK. So dalam majlis ini dianggotai oleh ramai
profesional lah, okey, daripada persatuan-persatuan badan pengamal, daripada pihak pengarah KKM, daripada sebahagian daripada pengajar-pengajar universiti pengajian tinggi pun ada dalam majlis tersebut. Dia telah terangkan detail dalam akta tersebut siapa yang wajib ada dalam majlis PTNK. Okey, so taklimat akta PTNK ni, so nak tak nak para pengamal kena daftar, termasuklah para pengamal pengubatan Melayu. Okey, perubatan tradisional Melayu ni, di bawah dia ada perubatan bekam, ada urut tradisional Melayu, ada herba Melayu. Itu semua kena daftar, kena masuk taklimat akta. Siapa-siapa yang mengamal perubatan tersebut kena daftar, kena ambil. Dan seterusnya perubatan Cina, contohnya akupuntur, moksa, bekam angin, tu. Dan teknik perubatan India seperti Ayurveda, dan termasuk juga pengubatan Islam seperti ruqyah, okey, merawat gangguan jin, sihir, urut, kiropraktik dan homopati. Semua tu kena daftar di bawah majlis PTNK lah. Pengamal untuk langkah pertama, para pengamal, para perawat, langkah pertama untuk menjadi seorang pengamal yang berdaftar, yang sah, pertama sekali kena hadiri taklimat akta ini. So macam mana cara kita nak daftar taklimat akta 775 ini? Okey, cara dia senang saja. Tuan-tuan boleh Google je, dekat Google tu type lah taklimat akta 775. Type dekat Google taklimat akta 775, kat situ dia akan keluarkanlah macam mana cara daftar, apa itu taklimat akta. Okey, tuan klik dekat cara pendaftaran ataupun dia punya adres panjang dia dekat tcm.moh.gov.my. Tuan boleh pergi ke website www.tcm.moh.gov.my ataupun cara mudah boleh type je dekat Google taklimat akta 775. Dekat situ dia akan bagi tahu pendaftaran dekat mana. Ni semua pendaftaran dan kursus taklimat akta ini dilakukan secara online menggunakan Google Meet. Okey, so jadi bila tuan dah klik dekat Google tu taklimat akta, dan kat situ ada borang, tuan isi saja borang. Okey, percuma saja taklimat akta ni, dan nanti dia akan maklumkan dekat mana. Okey, peserta sebelum daftar taklimat akta. Okey, ni maklumat lah, sebelum daftar sebagai taklimat akta, sebelum tuan join taklimat akta ni, ada perkara yang penting, iaitu apa? Tuan kena menggunakan Google account ataupun Gmail account personal yang didaftarkan atas nama tuan sendiri, tuan-tuan itu sendirilah. Contoh, katalah tuan ada Gmail, katalah Bekam Shah Alam, nama Gmailnya Bekam Shah Alam @gmail.com. Tapi yang penting akaun Gmail tersebut mesti atas nama personal, contohnya Muhammad bin Abu. Itu yang penting, menggunakan akaun Gmail personal atas nama peserta tersebut. Okey, nama kena ubah kepada nama penuh lah dekat Gmail tersebut. Okey, lepas tu bila dah tuan daftar dekat laman web KKM tadi tu untuk menghadiri taklimat akta, okey, nanti dia akan hantar email invitation dekat email tuan-tuan perempuan, invitation untuk join taklimat secara online melalui Google Meet. Dekat situ dia akan bagi tahu detail tarikh bila, masa bila. Taklimat akta ni tak lama pun tuan-tuan perempuan, dalam 2 jam setengah saja. So dalam 2 jam setengah tuan-tuan hadiri. Nanti selepas 2 bulan, lebih kurang 2 bulan, baru nama tuan-tuan puan-puan terpapar dekat dalam web PTNK tadilah. Okey, sebagai telah menghadiri taklimat akta. Itu penting. Bila nama tuan-tuan puan-puan sebagai pengamal
perawatan tradisional dan komplementari PTNK. Tuan-tuan dah hadir Taklimat Akta 775 ini, dan nama tuan-tuan boleh disemak dekat website PTNK tadi yang saya bagi tahu tadi. Bila nama tuan-tuan dah ada sebagai peserta Taklimat Akta, barulah selepas itu tuan-tuan puan-puan boleh buat pendaftaran sebagai pengamal yang berdaftar ataupun pengamal yang sah. Okey, adalah syarat-syarat dia. Perlukan pengalaman, perlukan latihan daripada pihak PTNK. Tapi langkah pertama yang paling penting sekali, langkah pertama adalah menghadiri Taklimat Akta 775 secara online, Google Meet, dengan daftar je dekat website PTNK tadi, tcm.moh.gov.my. Daftar dekat situ dan menghadiri Taklimat Akta secara online. So, jadi tuan-tuan puan-puan, selepas 2 bulan baru nama tuan-tuan akan adalah dekat dalam sistem sebagai telah menghadiri. Okey. Siapakah yang perlu menghadiri kursus Taklimat Akta ni? Ni saya dah terang Taklimat Akta ni diwajibkan kepada semua pengamal ataupun perawat tradisional, termasuklah, tak kiralah bekam ke, akupuntur ke, urutan ke, apa lagi, herba ke, kiropraktik ke, homeopati ke, rawatan gangguan jin, sihir, ruqyah ke, semua wajib. Kerana apa? Kerana akta ini telah dikuatkuasakan pada 1 Mac 2021, dan jika ada sebabnya selepas tarikh penguatkuasaan ni, dia ada satu lagi tarikh, iaitu tarikh fasa ketiga. Fasa ketiga ni adalah penguatkuasaan secara penuh, iaitu lebih kurang yang saya dapat tahu pada 29 Februari 2024 akan implementasi penuh akta PTNK 775 ini. So sebelum 29 Februari 2024, pastikan tuan-tuan telah mendaftar sebagai pengamal PTNK. So sebagai langkah permulaan nak mendaftar sebagai pengamal yang sah di bawah PTNK, tuan-tuan puan-puan kena menghadiri dulu Taklimat Akta 775. Kerana apa? Kerana dalam akta ini dia ada bagi tahulah, okey, sekiranya mana-mana orang perawat yang melanggar akta ini, okey, ni saya bagi tahu je, okey, denda tidak lebih daripada RM30,000 atau penjara untuk satu tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya untuk kesalahan pertama. Dan yang kedua, berkenaan dengan kesalahan seterusnya, didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan untuk satu tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. So ini bagi denda ni, hukuman ni sangat berat dah untuk orang yang tidak mendaftar sebagai pengamal yang sah selepas tarikh penguasaan penuh 29 Februari 2024. So sekarang tuan-tuan puan-puan ada masa lebih kurang setahun lagi untuk tuan-tuan puan-puan sebagai pengamal perubatan tradisional dan komplementari PTNK untuk mendaftar sebagai pengamal yang sah di bawah PTNK. Dan langkah yang pertama untuk menjadi pengamal yang sah, tuan-tuan puan-puan kena menghadiri Taklimat Akta 775 ini. So itu saja penerangan ringkas daripada saya. So diharap para pengamal, para perawat di luar sana, okey, sebelum ni mungkin anda tak pernah dengar kan, penting ke Taklimat Akta ni? Penting, sangat penting. Anda akan rasa pentingnya Taklimat Akta ni pada selepas tarikh 29 Februari 2024 tahun depan, bila dikuatkuasakan secara penuh akta ini, barulah kita rasa benda tu sangat penting. Masa tu dah terlambat sebenarnya. So lebih baik sekarang ni, kalau yang ada masa ni, daftarlah Taklimat Akta dulu, menghadiri Taklimat Akta 775 ini untuk anda sebagai langkah pertama untuk mendaftar sebagai pengamal yang sah. Okey tuan-tuan,
Itu topik kita pada hari ini berkenaan dengan talimat akta. Okey, yang sangat penting, yang wajib dihadiri oleh semua pengamal yang mahu mendaftar sebagai pengamal yang sah. Itu saja, berjumpa kita di video yang lain. Okey, minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh daripada projek. Terima kasih.